Apakah tip-tip untuk skor A+ dalam kertas peperiksaan Bahasa Melayu SPM? Dalam video ini, juga akan kongsikan tip-tip agar semua pelajar faham dan dapat menguasai semua asas penting sebelum menduduki kertas peperiksaan Bahasa Melayu SPM. Jom kita mulakan. Hai semua, nama saya Cikgu Shirley dan selamat datang ke channel Cikgu. Cikgu bukan saja mengajar mata pelajaran matematik, tetapi juga Bahasa Melayu. Jika ini merupakan kali pertama kamu menonton channel Cikgu, ingat klik subscribe dan notification bell supaya anda tidak ketinggalan. Sebagaimana yang kita tahu, subjek Bahasa Melayu merupakan subjek yang wajib diambil dan wajib lulus dalam SPM. Kertas peperiksaan Bahasa Melayu terdiri pada dua bahagian, iaitu kertas bertulis, ada dua kertas bertulis, kertas 1 dan kertas 2, dan juga ujian lisan. Oleh itu, adalah amat penting bagi semua pelajar untuk faham dan tahu format peperiksaan SPM sebelum menduduki peperiksaan pada hujung tahun. Mari kita lihat format peperiksaan SPM. Dalam kertas 1 Bahasa Melayu SPM, terdapat dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Masa yang diperuntukkan untuk kertas 1 ialah 2 jam 15 minit. Oleh itu, calon haruslah bijak menguruskan masa kerana masa itu emas. Jadi, masa yang dicadangkan untuk bahagian A, iaitu karangan berpandukan bahan rangsangan, ialah 30 minit. Manakala untuk bahagian B, masa yang dicadangkan ialah 1 jam 30 minit. Untuk bahagian A, jumlah markah yang diperuntukkan ialah 30 markah. Dan calon dikendaki menulis karangan berdasarkan bahan rangsangan diberikan kira-kira 200 hingga 250 patah perkataan. Manakala untuk karangan panjang, 5 soalan diberikan dan calon dikendaki memilih 1 soalan sahaja. Dan calon dikendaki menulis lebih daripada 350 patah perkataan. Dan jumlah markah untuk bahagian ini ialah 100 markah. Dalam kertas 2 terdapat 4 bahagian, iaitu bahagian rumusan, bahagian pemahaman, iaitu berdasarkan petikan rumusan dan pemahaman ontologi. Bahagian ketiga ialah pengetahuan dan kemahiran bahasa. Dan bahagian keempat ialah novel. Jadi jumlah masa yang diperuntukkan untuk menjawab semua bahagian ini ialah 2 jam 30 minit. Oleh itu, calon haruslah jawab dengan cepat dan dengan teliti dan kemudian semak jawapan sebelum dihantar kepada guru yang bertugas. Kertas peperiksaan bertulis SPM disemak oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM, iaitu Majlis Peperiksaan Malaysia, manakala ujian lisan diselia oleh guru sekolah. Mari kita lihat tip-tip Bahasa Melayu yang seterusnya. Bahasa Melayu SPM merupakan antara subjek yang paling sukar untuk skor A+ dalam SPM. Setuju tak? Malahan, kertas peperiksaan Bahasa Melayu SPM semakin sukar tahun demi tahun. Walaupun begitu, Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan negara kita. Oleh itu, calon haruslah memandang serius terhadap mata pelajaran ini dan banyakkan membaca bahan bacaan Bahasa Melayu jika anda ingin menguasai mata pelajaran ini. Mari kita lihat tip-tip yang seterusnya. Untuk skor A+ dalam subjek BM SPM, anda haruslah sentiasa mengasah kemahiran dalam Bahasa Melayu. Masa cikgu remaja dulu, cikgu suka sangat baca majalah Dewan Siswa dan Dewan Masyarakat. Dan pada setiap hujung minggu, cikgu akan beli surat khabar berita harian dan baca semua berita dalam surat khabar tersebut. Dan pada tiap-tiap malam, cikgu akan tonton berita buletin utama bersama dengan keluarga. Jadi kalau anda semakin banyak membaca bahan bacaan Bahasa Melayu, anda akan semakin mencintai subjek Bahasa Melayu. Tak kenal, maka tak cinta. Dan markah minimum untuk skor A+ ialah 90 markah. Dan anda haruslah menumpukan lebih banyak perhatian pada bahagian karangan dan juga komsas kerana membawa lebih banyak markah. Untuk mengasah kemahiran dalam penulisan karangan, anda haruslah membaca lebih banyak contoh karangan daripada buku-buku karangan jika ada kelapangan. Melalui cara ini, anda akan mendapat lebih banyak idea yang boleh anda jadikan sebagai isi dalam penulisan karangan.
Guna teknik imbakub iaitu I untuk isi, M untuk mengapa, BA untuk bagaimana, K untuk kesan, U untuk ungkapan menarik dan P untuk penegasan. Kalau anda guna teknik imbakub, anda tidak akan kekurangan isi ataupun huraian dalam penulisan karangan. Guna ungkapan menarik seperti peribahasa, simpla bahasa, bidalan, perumpamaan, pepatah dan seterusnya jika anda ingin menjadikan karangan anda lebih menarik kepada pemeriksa. Guna kosakata yang berbeza, contohnya bertambah, meningkat. Dan elakkan kesalahan bahasa dan semak ejaan sebelum masa tamat. Bahagian rumusan merupakan bahagian yang paling digemari oleh kebanyakan pelajar. Mengapa? Kerana paling mudah untuk skor markah yang banyak, iaitu 30 markah. Dalam bahagian rumusan, satu petingan yang panjang akan diberikan dan calon haruslah mencari isi-isi tersurat dan fikirkan isi-isi tersirat. Anda dikendaki menulis dalam 4 perenggan, iaitu perenggan pendahuluan, bermula dengan petikan membincangkan, kemudian perenggan isi tersurat, perenggan isi tersirat dan perenggan penutup. Okey, jadi 4 perenggan. Dan anda dikendaki menulis hanya 8 isi sahaja. Okey, iaitu 6 tersurat dan 2 tersirat. Anda juga boleh guna combo 5 dan 3 ataupun 4 dan 4. Okey, 5 tersurat dan 3 tersirat ataupun 4 tersurat dan 4 tersirat. Tapi cikgu sarankan anda guna combo 6-2 kerana isi-isi tersurat boleh diperolehi daripada petikan. Dan jangan tulis dalam point form. Okey, ingat tulis dalam bentuk perenggan. Dan pastikan ayat yang ditulis bukan dalam ayat tergantung. Kemudian, kira jumlah patah perkataan dan pastikan rumusan anda tidak melebihi 120 patah perkataan. Jika rumusan anda melebihi 120 patah perkataan, isi seterusnya tidak akan diambil kira. Oleh itu, tolak mana-mana perkataan yang tidak penting dan huraian tidak perlu ditulis. Dan penanda wacana, kata ganda dan kata nama khas dikira sebagai satu patah kata sahaja. Dan kemudian semak ejaan dan kesalahan bahasa sebelum hantar kepada guru bertugas. Dalam bahagian pemahaman petikan umum, 3 soalan akan diberikan. Soalan pertama ialah menjelaskan maksud frasa. Jadi ini merupakan soalan definisi. Okey, anda boleh guna sinonim untuk setiap patah kata yang terdapat dalam frasa tersebut. Kalau anda tidak dapat fikirkan sinonim, anda boleh guna perkataan sendiri ataupun ayat kamu sendiri untuk menjelaskan maksud frasa dalam soalan. Untuk soalan 2, okey, biasanya isi-isi kamu boleh dapat daripada petikan. Okey, dan kemudian untuk soalan 3, biasanya soalan kebat, okey, yang memerlukan pendapat anda. Jadi dalam bahagian ini, anda haruslah kemukakan pendapat anda berdasarkan soalan yang dikemukakan. Tips untuk pemahaman Komsas. Untuk bahagian ini, cikgu nasihatkan semua pelajar baca terlebih dahulu buku Komsas sebelum menduduki peperiksaan SPM. Dan tulis jawapan kamu dalam ayat penuh, bukan dalam point form. Dan pastikan tiada kesalahan tata bahasa. Dan kalau tidak dinyatakan bilangan jawapan yang harus anda tulis, kamu lihat markah yang diperuntukkan. Kalau markah yang diperuntukkan ialah 3 markah, maksudnya anda harus tulis 3 isi jawapan. Terdapat 5 bahagian dalam bahagian ini. Sebelum menjawab soalan, anda dikendaki membaca kehendak soalan terlebih dahulu. Bahagian pertama ialah bina ayat. Calon dikendaki menulis 6 ayat berdasarkan kata yang diberikan. Dan ayat yang ditulis mestilah menunjukkan maksud perkataan tersebut dan menunjukkan kematangan pelajar. Untuk bahagian kedua, anda perlu mengenal pasti pola ayat, frasa nama, frasa seni nama, frasa kerja, frasa adjektif, subjek, predikat, tukar ayat pasif, ayat aktif, tukar ayat biasa, ayat songsang, dan cerakinkan ayat majmuk menjadi ayat tunggal. Untuk bahagian ketiga dan keempat pula, anda perlu mengenal pasti kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, kesalahan istilah,
dan kesalahan bahasa yang terdapat dalam soalan dan betulkan kesalahan-kesalahan tersebut. Dalam bahagian ini, anda haruslah mengasah kemahiran tata bahasa kamu dengan membuat lebih banyak latihan. Untuk bahagian kelima, anda akan diuji tentang peribahasa. Soalan dalam bahagian ini boleh jadi bina ayat berdasarkan peribahasa yang diberikan, isi tempat kosong ataupun tulis peribahasa yang sesuai berdasarkan peribahasa yang diberikan. Jadi, dalam bahagian ini, anda haruslah mahir dan kuasai semua peribahasa yang kamu pelajari dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Tip untuk novel ialah baca dan kuasai novel tingkatan 4 dan tingkatan 5 sebelum menduduki peperiksaan BM-SPM. Ingat tulis dalam bentuk perenggan dan bukan dalam point form. Kemudian semak kesalahan ejaan dan tanda baca sebelum masa tamat. Setakat di sini sahajalah video untuk kali ini. Cikgu berharap anda akan belajar bersungguh-sungguh untuk skor A+ dalam BM-SPM. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jika anda rasakan video ini bermanfaat, ingat tekan like, subscribe dan share kepada kawan-kawan yang lain yang juga ingin skor A+ dalam BM-SPM. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye!